fitnah yang telah dilemparkan oleh Mediacorp Singapura, bukan Mediacorp Malaysia tuan-tuan, Mediacorp Singapura, yang membuat fitnah mengatakan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menggunakan kedudukan dia untuk melantik individu-individu tertentu di dalam GLC untuk mengukuhkan kedudukan dia. Untuk makluman tuan-tuan, Mediacorp merujuk kepada pelantikan Datuk Seri Noraini Ahmad, iaitu Ketua Wanita UMNO Malaysia selaku pengurusi RISDA, dan Susah Agung UMNO iaitu Datuk Dr. Ashraf Wajidi selaku pengurusi MARA. Ini yang diperkatakan oleh Mediacorp. Untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya perlantikan pengurusi-pengurusi GLC di kalangan orang politik adalah satu perkara yang biasa. Kalau nak dikira tentang kedudukan Datuk Zahid dah selamat. Dia dah menjadi Timbalan Perdana Menteri, dia sudah menjadi Presiden UMNO. Dia tidak perlu untuk membuat pelantikan-pelantikan GLC ni bagi memastikan kedudukan dia selamat. Dan adalah satu amalan biasa. Contohnya macam Datuk Seri Noraini, dia merupakan bekas menteri tuan-tuan, Menteri Pengajian Tinggi, bekas Menteri Pengajian Tinggi, dan juga merupakan Ketua Wanita UMNO Malaysia. Sudah pastilah tuan-tuan, orang yang dia jaga ni ramai, dia jaga seluruh Malaysia. Wanita-wanita dia kena jaga, dan adalah satu perkara yang biasa untuk Datuk Seri Noraini diamanahkan sebagai pengurusi RISDA. Sebelum ni dia pun menteri penuh. Cuma disebabkan kita membentuk kerajaan secara bersama dengan Pakatan Harapan dan lebih kurang 20 parti-parti politik, jumlah kursi yang boleh diperuntukkan untuk jawatan menteri dan timbalan sangat sedikit. Dan ini menyebabkan Ketua Wanita yang selama hari ini merupakan menteri penuh, kita tidak boleh nak letak sebagai menteri penuh. Sama juga dengan kedudukan Dr. Ashraf Wajidi tuan-tuan. Tuan kena faham bahawa dia bukan ahli parlimen, kan? Dia merupakan Setiausaha Agung UMNO, dan sudah pastilah sebagai seorang Setiausaha Agung, perlantikan beliau sebagai pengurusi MARA itu sangat bertepatan. Dan dari segi kelayakan, beliau mempunyai kelayakan yang lebih daripada mencukupi seorang pemegang PhD dalam bidang finance, Islamic financing. Sudah pasti dengan kedudukan dia sebagai bekas Ketua Pemuda yang tidak bertanding dalam pemilihan Majlis Kerja Tertinggi kerana sudah pun diamanahkan untuk mengambil alih tugas sebagai Susah Agung. Jawatan pengurusi MARA itu bagi saya lah tuan-tuan, biasa saja untuk seorang Susah Agung UMNO. Dan sebelum ni pun ada juga lantikan-lantikan yang dibuat, contohnya macam YB Husam Musa dilantik sebagai pengurusi SPNB. Begitu juga dengan saudara Abdullah Sani, juga kalah pilihan raya, tapi beliau diberikan juga amanah sebagai pengurusi tekun. Jadi tak ada masalah tuan-tuan, tak jadi isu. Jawatan pengurusi GLC, lembaga pengarah GLC memang biasa diberikan kepada orang politik. Cuma kali ini saya difahamkan oleh YB Anthony Loke, kali ini tidak ada pelantikan di kalangan orang politik untuk jawatan pengurusi GLC yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur. Itu je, kan? Jadi saya haraplah Mediacorp ni tak payahlah nak
cuba memecah belahkan penyatuan yang jitu di kalangan keluarga kerajaan perpaduan ini, kan? Tumpulah jaga Singapura tu, tak payah nak sibuk tentang urusan kami di Malaysia. Ya. Kita tengok lain daripada serangan daripada Mediacorp ni tu, kita lihat setelah pemecatan penggantungan ahli UMNO dalam parti and then cubaan untuk memonopoli jawatan kuasa tertinggi dalam UMNO, pertandingan presiden tidak dipertandingkan. Sekarang ni isu yang dimainkan oleh setengah game broker ni adalah menyerang Datuk Zahid di atas kegagalan membebaskan Datuk Najib. Apa pandangan Datuk? Salah satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Mediacorp ini turut mengatakan bahawa kita memecat dan menggantung orang untuk mengukuhkan kedudukan presiden. Ini juga tidak benar. Sebenarnya yang berbeza pandangan ramai. Ramai. Tetapi selagi dia tidak melanggar disiplin parti, contohnya macam KJ, kan? KJ telah menyerang parti ketika 5 hari terakhir pilihan raya sehingga terjejas peluang orang lain untuk menang dan dia sendiri pun kalah. Kan? Serangan dilakukan dengan mengatakan parti ni sakit, parti ni dah dah tenat, Sesat. Parti sesat. Parti sesat. Itu sebab tindakan yang ambil terhadap dia. Sama juga dengan Datuk Seri Syamuddin. Bukan dia digantung untuk mengelakkan dia daripada bertanding jawatan presiden dan sebagainya. Tetapi kerana beliau setelah selesai pilihan raya telah menghasut lebih kurang 10 orang untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin, membelakangkan keputusan parti. Jadi itu antara sebab kenapa beliau didakwa, digantung. Kemudian berkaitan dengan tuduhan mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid tidak berbuat apa-apa. Saya rasa semalam saya dah huraikan dengan panjang lebar. Sudah pasti Datuk Zahid dia sudah memaklumkan kepada saya dan teman-teman apa yang sedang diusahakan. Apa yang sedang kita usahakan ni kita tak boleh cerita pada publik. Cerita tentang rahsia negara mana boleh cerita pada publik. Ini kita harap kawan-kawan kena fahamlah. Ramai mungkin tak sedar bahawa Datuk Zahid pun masih ada 47 ketuduhan. Sudah pasti beliau pun mahu melihat Ketua Hakim Negara lantikan Mahathir ini digantikan dengan Ketua Hakim Negara yang boleh berlaku adil kepada semua kaum, yang boleh berlaku adil kepada semua latar belakang politik. Tak kira lapisan masyarakat, orang senang, orang susah, orang miskin, orang politik, tak kira. Kita nak seorang Ketua Hakim Negara yang boleh adil. Kita nak peguam negara yang juga boleh berlaku adil. Tetapi apakan daya, kita sekarang ni berhadapan dengan pilihan raya negeri. Dan pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah supaya sebelum pilihan raya negeri ni, kita jangan buat keputusan besar yang boleh mengundang malapetaka pada parti. Contohnya, apa yang Mahathir buat selepas dia berkuasa? Dia tukar Ketua Hakim Negara. Dia paksa Tun Raus letak jawatan. Kemudian digantikan dengan Tan Sri Richard Malanjut. Itu digunakan sehabis baik oleh UMNO untuk mengecam Tun Dr. Mahathir. Perkara yang sama sudah pasti akan dilakukan oleh Perikatan Nasional sekiranya Datuk Seri Anwar mengambil keputusan untuk menukar Ketua Hakim Negara, walaupun kita tahu bahawa Ketua Hakim Negara hari ini pelantikan dia tidak sah. Tidak melalui Judicial Appointment Commission ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Beliau hanya Ketua Hakim yang dicadangkan oleh Tommy Thomas, tidak mengikut perlembagaan. Tetapi timing tu, maknanya selesaikan dulu pilihan raya ni, kemudian kita tukar. Sama jugalah dengan kedudukan peguam negara. Ramai orang pertikaikan. Jangan lupa, bila mana Tommy Thomas digantikan dengan Tan Sri Apandi, last kali kerajaan kena bayar 3.7 juta kepada Tan Sri Apandi Ali.